Allahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang berusaha lagi saya hormati tuan pengurusi masjid, barisan AJK masjid, pegawai-pegawai masjid, imam bila dan siap, tuan guru, ustaz-ustazah, ibu ayah dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi penghargaan dan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia ini dapat kita solat maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan, ruang dan peluang untuk kita sama-sama hadir mendengar perkongsian ilmu berkaitan dengan ilmu tasawuf pada kitab yang ditulis oleh Dr. Syamsul Muhammad Nur yang bertajuk Tasawuf Suatu Pengenalan Asas, yang mana kita telah sampai pada muka surat yang ke-36. Baik. Sebelum ni kita telah masuk pada bab melahirkan ketaatan. Bagaimana hati kita dapat melahirkan ketaatan? Cerita bab tasawuf dia tak lari dengan bab hati. Jadi bila nak lahirkan ketaatan ni, dia tidak dapat tidak, dari sudut hati pun kena taat, dari sudut amalan ataupun anggota badan pun kena taat. Kalaulah hati kita taat tapi anggota kita tidak taat, itu bermaksud sia-sialah. Hati taat tapi anggota badan tak buat pun apa yang Allah suruh. Ataupun hati kita tidak taat, dalam masa yang sama kita melakukan ibadah apa yang Allah perintahkan. Allah suruh solat, kita solat, tapi dalam masa yang sama hati kita lalai, hati kita tidak ikut solat bersama, hati kita jauh, merewang. Baik. Jadi hari ini, kalau sebelum ni cara ataupun 4 peringkat ketaatan ni boleh dibahagikan kepada 4 peringkat. Peringkat pertama iaitu taat dalam taat. Taat dalam taat ni maksudnya hati dia taat, dalam masa yang sama perbuatan dia mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Hati pun taat, anggota badan pun taat kepada Allah. Lengkaplah, sempurnalah. Peringkat yang kedua, derhaka dalam taat. Kita masuk hari ni lah, derhaka dalam taat. Orang yang beribadah, menunaikan tanggungjawab, kemudian berasa ada kelebihan, rasa tenang, sehingga melahirkan rasa ujub dan riak, atau sudah tidak ada rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya, maka dia sudah dianggap derhaka dalam taat. Zahirnya nampak taat dengan ibadah, tetapi batinnya rosak dengan berbagai-bagai penyakit hati dan mazmumah. Di sinilah mata dan akal selalu tertipu. Hanya pandangan hati, iaitu basirah, sahaja yang mampu untuk menyuluh sama ada seseorang itu benar-benar taat ataupun derhaka dalam taat. Maksudnya apa? Orang beribadah, kita beribadah, dalam masa yang sama hati kita rasa riak, hati kita rasa ujub, dan hati kita tidak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah jadi kan? Kita solat, kemudian kita bangga. Kita bangga orang puji kita, kita ni kuat solat.
Kadang tu sampai hitam dahi. Dahi hitam. Kenapa dahi hitam? Tu banyak solat lah tu. Jadi dia dengar, dia rasa seronok. Orang puji aku suka solat. Sum'ah, dia suka dengar orang puji dia. Bila dah suka dengar, dia akan jadi ujub lah. Dia akan jadi rasa bangga diri. Lama kelamaan dia tak tapis masalah hati dia, dia akan jadi riak. Last dia buat kerana manusia. Solat sebab nak tunjuk dekat orang. Solat nak tunjuk dekat orang bahawasanya akulah yang paling kuat solat. Derhaka dalam taat. Nampak baik? Itu di antara bagaimana syaitan menggoda kita. Dia akan suruh kita buat baik lagi, hang solat lagi. Pergi solat lagi. Solat malam, jangan tinggal. Solat jemaah, pergi solat. Kalau boleh tekan waktu solat tu, waktu sujud tu, tekan dahi bagi hitam. Supaya orang akan kata kamu kuat solat. Jadi waktu sujud kita boleh ke tekan kuat-kuat? Boleh. Waktu kita sujud, kita nak datangkan khusyuk, kita tekan dahi tu sampai merah. Lama-lama hitam. Bila dah hitam, orang akan puji kita. Baik. Derhaka dalam taat. Orang begini makin banyak ibadahnya, makin menebal sombongnya, riaknya, ujubnya, dan sifat-sifat mazmumah yang lain. Makin banyak ibadah, makin besar derhakanya. Orang yang derhaka dalam taat ini payah untuk bertaubat kerana dia rasa dirinya tidak berdosa. Ilmu, akal dan matanya menipu sehingga dia merasakan dialah orang yang paling taat. Apatah lagi apabila orang lain juga mengiyakan bahawa dia seorang yang taat kerana ibadahnya dapat dilihat dengan mata dan diyakini dengan ilmu dan akal. Kita makin banyak ibadah, kita makin tunduk, makin rasa diri ini makin kurang, makin dekat dengan Allah. Tapi ini jadi lain. Makin banyak solat, makin sombong. Kita tengok orang tak solat, kita perli. Itulah hang tak pergi masjid. Kita boleh nampak. Itulah hang kelas malas nak datang. Kita perli orang, kita perli sahabat-sahabat kita. Jadi sebenarnya ibadah kita ni makin mendekatkan dengan Allah ataupun makin jauh dengan Allah? Kita tanya balik. Kalaulah kita buat ibadat banyak dan ibadat itu menjauhkan kita dengan Allah, maka jaga-jaga, hati-hati. Takut ibadat yang kita buat ni tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi. Penat buat ibadah tapi tak dapat apa, bahkan dapat dosa. Makin banyak ibadah, makin riak. Makin banyak ibadah, makin kuat kita beribadah, makin kuat kita perli orang. Itu tandanya hati kita sedang rosak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima. Adapun orang yang enggan dan menyombong diri, maka Allah akan menyeksa mereka dengan siksaan yang pedih. Surah An-Nisa ayat 173. Takut. Kita sepatutnya makin buat baik, makin sedar yang kita ni banyak dosa. Makin tuntut ilmu, makin rasa diri kita ni tak ada ilmu, jahil.
Tu baru betul. Baru betul beribadah. Baru betul menuntut ilmu. Ini tidak. Kita baru solat berjemaah, solat subuh. Bila nampak kawan kita tak datang, kita hina dia, kita perli dia. Jadi kena hati-hati. Dia bermain dengan persoalan hati. Kadang-kadang syaitan boleh tergelincirkan kita. Dia boleh hasut kita. Pergi solat lagi, solat banyak-banyak. Biar semua orang nampak yang kamu ni kuat solat. Itu permainan iblis dan syaitan. Baik. Itu yang kedua, derhaka dalam taat. Yang ketiga, derhaka dalam derhaka. Orang yang berbuat maksiat lalu dilupakannya begitu sahaja perbuatan maksiat itu. Dia tidak bertaubat atas dosa-dosanya itu. Dia rasakan derhaka itu adalah satu kebaikan bagi dirinya. Inilah manusia yang telah disesatkan oleh nafsu dan syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin." Apabila engkau tidak melihat sesiapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan disesatkan oleh Allah padahal ia mengetahui. Surah Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Orang dia buat maksiat, dalam masa yang sama dia tak rasa dia berdosa. Dia rasa biasalah tu buat maksiat. Kita kan, kita kadang perasan, kalau kita perasan anak-anak kita ataupun kawan-kawan kita, bila dia buat satu dosa, contoh dia buat satu dosa, bahkan dia berbangga dengan dosa yang dia lakukan. Contohnya apa? Aku semalam keluar dengan member perempuan aku, lelaki keluar dengan perempuan yang bukan mahram, tak kahwin lagi. Lepas tu dia cerita kat orang, semalam aku keluar dengan sekian-sekian. Berbangga berbuat dosa. Maka bila orang yang macam ni takut-takut, dia makin jauh dengan Allah. Sepatutnya bila buat dosa kena bertaubat, kena jangan buka aib, jangan berbangga dengan dosa yang kita lakukan. Tapi dia dah lah buat dosa, lepas tu dia berbangga dengan dosa yang dia lakukan. Golongan ini sangat jahat kerana kejahatannya sudah berlapis-lapis. Mereka ini berbuat maksiat, kemudian berbangga pula dengan maksiat yang dilakukan. Jadi kederhakaan zahir disambung dengan kederhakaan batin. Derhaka dalam derhaka. Kan kita, kalau kita perasan kan, malam tadi contohlah, pergi, sahabat kita ni pergi kelab malam. Kawan-kawan dia tak tahu. Tiba keesokan pagi dia cerita dekat satu pejabat kawan dia, semalam aku pergi kelab malam. Dia berbangga dengan maksiat yang dilakukan. Dia cerita pula, aku pergi kelab malam, aku pergi langgan lah apalah semua. Dia berbangga dengan kejahatannya. Ada. Ini banyak berlaku dalam zaman kita lah. Mungkin anak-anak kita ataupun kawan-kawan kita. Derhaka dah lah buat maksiat, kemudian berbangga dengan maksiat yang dilakukan, dan tidak ada sedikit pun rasa nak bertaubat. Maksudnya mungkin sahabat kita ni dia kurang ilmu. Dia tak tahu yang itu adalah satu maksiat. Bila dia bercerita je pula, dia pergi berbangga dengan maksiat yang dilakukan. Jadi kena hati-hati. Dan yang keempat adalah taat dalam derhaka.
Orang yang pada zahirnya nampak derhaka, tetapi di dalamnya menderita kerana hati tidak mampu melawan nafsu. Dia sentiasa berasa keluh kesah dengan dosa dan merintih, memohon keampunan. Tetapi apabila berdepan dengan maksiat, dia akan jatuh terjerumus kerana imannya sangat nipis dan tidak mampu menentang nafsunya. Orang ini kedudukannya lebih baik daripada orang yang derhaka. Orang yang derhaka dalam derhaka dan orang yang derhaka dalam taat. Ini adalah kerana dia merasakan dirinya berdosa dan sangat hina di sisi Allah. Hati tidak suka dengan dosa, hidupnya sentiasa tidak gembira. Ini taat dalam derhaka. Maksudnya apa? Hati dia akan rasa bersalah bila dia terbuat dosa. Dosa tu derhaka lah kan, maksiat. Dia tak nak buat maksiat tu. Dia tak nak buat maksiat. Dalam hati dia memang, ya Allah, janganlah engkau libatkan aku dengan maksiat ini. Tetapi bila dia duduk dengan kawan-kawan yang suka buat maksiat, dia akan terjebak. Dia akan terjebak, dia akan buat sekali. Contohnya apa? Kita kadang-kadang kita lupa kan. Kita tak suka mengumpat. Ini contoh lah kan. Kita tak suka mengumpat. Tapi bila kita duduk dengan kawan-kawan kita yang suka mengumpat, kita kan automatik, betul lah, si fulan tu memang macam tu, dia memang kaki temberang. Kita pun masuk mengumpat sekali, padahal kita tahu mengumpat tu haram. Bila kita dah mengumpat tu, barulah kita rasa, aku dah terbuat maksiat, aku dah terbuat dosa. Dia cepat-cepat bertaubat. Dalam hati dia takut. Dia seorang yang taat, dia memang kaki masjid apa semua. Tapi bila dia duduk dengan kawan dia yang jenis suka mengumpat, dia pun akan join sekali, akan cakap juga mengumpat. Itu contohlah. Dalam keadaan kita tak sedar. Mengumpat ni apa? Mengumpat ni kita cakap benda yang ada pada orang tersebut. Kalau orang benda yang tak ada pada orang tu, itu dinamakan fitnah. Okay. Mereka ini merasakan Allah sentiasa mengetahui dosa-dosa mereka, walaupun manusia tidak tahu. Mereka inilah yang dikatakan taat dalam derhaka, kerana mereka mengekalkan rasa hamba. Umpamanya seorang hamba yang tidak selesai kerjanya, tetapi sentiasa memohon ampun dan berasa hina dengan tuannya, maka akhirnya dia akan diampunkan. Kenapa ramai orang yang beribadah tapi masih tidak berubah perangai dan akhlaknya? Ini kerana ibadah yang dilakukan itu bukan lahir daripada rasa kehambaan. Sebaliknya ibadah itu melahirkan rasa ketuanan yang akan menzahirkan kesombongan. Walaupun kadang-kadang orang yang beribadah itu hebat ilmunya dan mungkin bertaraf ulama, semakin dia beribadah, semakin dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya kan, kita sentiasa, kita ni jenis orang yang solat, yang jaga solat. Tapi dalam masa yang sama kita tak boleh nak ubah perangai, suka mengumpat orang. Contoh, kita orang yang solat, kalau boleh setiap solat kita solat dekat masjid. Tapi ada satu perangai kita ni kita tak boleh ubah. Jenis suka mengata orang, suka mengumpat. Ini kita buat contoh lah kan. Sebab benda yang selalu berlaku dalam kalangan kita. Jadi kenapa kita suka beribadah dalam masa yang sama kita tetap melakukan maksiat? Sebabnya ibadah yang kita lakukan ini kita tidak rasa kehambaan. Ibadah yang kita buat ni seolah-olah kita hanya melepaskan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Kenapa solat? Sebab Allah suruh solat. Okey.
Lalu kita pun solat. Itu yang bila solat tak ada khusyuk, bila solat lalai, bila solat tak ingat Allah, ingat benda kat rumah, ingat benda-benda dunia. Disebabkan itulah ibadah kita tidak memberi kesan kepada hati dan akhlak kita. Kalau kita buat ibadah bersungguh-sungguh, fokus, khusyuk, tak ingat dunia dah, maka ibadah tersebut akan menghalang kita daripada melakukan maksiat-maksiat yang lain. Sebab tu penting kena jaga hati selalu. Penulis mengatakan, walaupun orang yang beribadah tersebut hebat ilmunya atau mungkin dia bertaraf ulama, semuanya tidak akan terkecuali. Hatta yang bercakap sekalipun, yang bercakap ke depan ni, lagi banyaklah ujian. Kita bercakap tapi kita tak buat. Maksudnya semua orang tidak terlepas, hatta dia seorang alim ulama sekalipun. Bila bercakap berkaitan dengan hati, Allah akan pandang bab hati. Sebab tu penting kita kena sentiasa muhasabah dan kena sentiasa melazimi zikir-zikir supaya hati kita makin lama makin bersih. Itu adalah taat dalam derhaka. Jelaslah kan? Yang pertama taat dalam taat, yang kedua derhaka dalam taat, yang ketiga derhaka dalam derhaka, dan yang keempat taat dalam derhaka. Kadang-kadang kita peringkat iman kita boleh jadi taat dalam taat. Kadang-kadang tu taat dalam derhaka pun boleh jadi, sebab iman kita yazid wa yankus. Iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kita bukan malaikat. Jadi di antara cara nak menjaga hati, kita kena hidup bersama-sama dengan orang yang sentiasa menjaga hati. Alim ulama ataupun orang sufi, orang yang ada ilmu tasawuf. Baik. Muka surat yang ke-39. Menunaikan janji di alam ruh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Surah Al-A'raf. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mana Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak Adam turun-temurun dari tulang belakang, dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil dia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, Engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Surah Al-A'raf. Ni bila mana kita dulu ni kita pernah dibangkitkan di alam ruh. Manusia yang ada pada hari ini, kita ni dah pernah berkumpul, dah pernah ada waktu alam ruh, tapi kita tak ingat. Kita tak ingat pun. Ini dalam ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran Allah sebut, Allah tanya pada semua orang, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Lalu kita semua ni, manusia ni jawab, qalu bala syahidna, benar, bahkan engkaulah Tuhan kami, dan kami menjadi saksi. Jadi dulu ni kita dah berikrar, dah bersetuju yang mengatakan Allah ni adalah Tuhan. Tapi hari ni kenapa masih ada orang kafir, non-muslimah,
Kenapa masih ada orang yang tak perlu Islam lagi, yang kafir? Jadi kita tanya, sewaktu di alam ruh lagi Allah telah bertanya kepada manusia tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia berjanji dan mengaku bahawa Allah lah Tuhan sekalian alam. Maka apabila dizahirkan manusia ke bumi, antara peranan yang perlu dilakukan oleh manusia ialah ibadah, sesuai dengan janji manusia di alam ruh. Peranan manusia, manusia hidup di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita dah janji dengan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh lagi. Di alam ruh lagi kita dah berjanji nak sembah Allah, nak beribadah kepada Allah. Tapi bila sampai kat dunia, kita tak solat pun, kita tak beribadah pun. Bahkan kita main-main dalam beribadah. Apabila terlaksana ketiga-tiga peranan ini, maka barulah seseorang itu dikatakan beribadah. Tetapi jika sebaliknya, orang itu tetap dianggap derhaka walaupun amalnya banyak, bagaimanapun bukan mudah untuk mengukur ibadah yang kita lakukan itu tepat atau tidak. Banyak solat, banyak bersedekah, banyak menunaikan umrah dan haji, belum terjamin taatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala jika rasa kehambaan yang menjadi syarat dalam ibadah itu tidak kita bangunkan. Untuk membangunkan rasa hamba itu perlukan mujahadah yang berterusan. Nafsu harus diperangi kerana hati itu ibarat wadah. Maka andai kata hati itu tidak dibersihkan daripada nafsu yang tercela, mana mungkin nur hidayah akan masuk menyinari hati. Oleh itu, usahakanlah rasa kehambaan dalam beribadah agar kita tergolong dalam orang yang taat dan mendapat keridhaannya. Rasa kehambaan. Nak cerita tentang rasa hamba. Rasa hamba ni apa? Contoh kita dengan bos, dengan tuan, dengan bos lah, bos kita tempat kerja kan. Kita anggap bos ni sebagai tuan kita. Dia suruh apa pun kita akan yes bos, baik tuan. Kita akan ikut je cakap bos kita kan. Dalam keadaan kita rasa aku ni kuli je kan. Aku kena ikut dengar cakap bos. Tapi dalam solat kita tak buat macam tu kan. Dalam solat kita duk ingat benda lain. Dalam solat kita tak solat sungguh-sungguh. Bahkan solat, bacaan dalam solat pun kita tak faham sepenuhnya. Macam mana nak datangkan rasa kehambaan tu. Kalaulah orang tu dia rasa hamba kan, dia ada rasa hamba, aku ni hamba Allah, aku kena beribadah seolah-olah aku akan mati sekejap lagi, baru dia akan buat sungguh-sungguh nak datangkan rasa kehambaan tu. Ada orang solat dia tak rasa dia hamba. Dia rasa apa? Dia rasa terpaksa. Kenapa solat? Terpaksa solat. Kalau tak solat nanti mak marah contoh. Kalau tak solat nanti orang kata apa? Sampai ada tahap macam tu kan. Kita boleh tengok, kita boleh ukur dekat mana tahap hati kita bila kita solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penting. Disebutkan di dalam kitab ni, banyak solat, banyak bersedekah belum tentu kita ni taat kepada Allah. Belum tentu. Maksudnya walaupun kita ni dah banyak solat, kita rasa kita lah paling banyak solat sekali,
Tapi solat tersebut tak menjadikan kita ni hamba Allah yang betul-betul betul-betul beriman kepada Allah. Macam tadi lah kan, makin banyak solat makin riak. Makin banyak solat makin menghinakan orang lain yang kurang solat. Sebab apa? Sebab hati kita ni ada sombong. Kita memandang hina kepada orang yang kurang solat berbanding kita. Contohlah kan. Baik. I'tibar sifat-sifat hati. Hendaklah anda mengetahui bahawa manusia itu dalam bentuk dan susunannya mengandungi 4 campuran sifat. Maka kerana itu padanya terkumpul 4 sifat tersebut, iaitu yang pertama sifat kekerasan, yang kedua sifat kebinatangan, yang ketiga sifat ketuhanan, dan yang keempat sifat kesyaitanan. Keempat-empat sifat ni takut-takut kita ada dalam waktu kita beribadah. Manusia sewaktu dikuasai sifat amarahnya akan bertindak kasar yang berupa permusuhan, kebencian, menyerang orang yang lain dengan pukulan dan cacian. Sifat kekerasan. Hati kita ni kalau jenis yang keras hati, yang tak mau bertimbang rasa dengan orang lain, kadang orang cuit sikit pun kita dah melenting, kita dah marah kan. Orang usik sikit, kita dah benci orang tu. Maksudnya sifat kekerasan yang ada dalam hati ni kita tak boleh nak kawal. Rasa marah, rasa benci, rasa nak caci orang tu, maksudnya sifat kekerasan yang ada pada hati kita. Dan manusia sewaktu dikuasai oleh syahwat akan melakukan perbuatan-perbuatan yang berbentuk kebinatangan, berupa lahap, tamak, keganasan, melepaskan nafsu tanpa mengira batas tata susila dan lain-lain. Ini bentuk kebinatangan. Hati yang bentuk kebinatangan ni maksudnya apa? Kita mencorakkan hati kita suka kepada keganasan. Contoh isu yang berlaku di Palestin. Ada orang dia suka Hamas. Dia suka Hamas. Hamas ni lingkup, dia seronok dengan kehancuran Palestin yang ada pada hari ini. Kita jadi pelik kan. Sedangkan orang Palestin ni adalah saudara kita sendiri. Sepatutnya kita kesian kan dekat orang Islam, saudara kita. Tapi ada juga manusia yang dia seronok Palestin dibom, dimusnahkan. Maksudnya nafsu dia ni, hati dia ni, dia berbentuk kebinatangan. Dia tak suka kepada kebaikan. Tak tahulah jenis macam mana kan. Begitu juga dengan melepaskan nafsu tanpa mengira batas tata susila. Binatang ni dia nafsu dia tidak boleh dikawal. Nampak kucing jantan, nampak je kucing betina, terus tibai kan. Dia kata nafsu kebinatangan. Kalaulah manusia macam tu, kita pantang nampak perempuan, ni yang jenis yang hati dia dah rosak lah. Hati dia
dididik dengan nafsu kebinantangan. Itu yang jadi macam-macam kes. Baik. Manusia sewaktu dikuasai nafsunya, dia diresapi dengan urusan ketuhanan, ingin jadi seperti Tuhan. Antaranya inginkan kekuasaan, keistimewaan, kebesaran, terlepas daripada ikatan kehambaan untuk bebas melakukan sesuka hati. Inginkan pujian, berasa dirinya sempurna dan rasa mengetahui semua benda. Ini bila mana nafsu dia, hati dia dikuasai oleh nafsu. Seolah-olah dia macam Tuhan. Dia nak semua benda. Nakkan kekuasaan, nakkan kuasa. Bila ada kuasa, dia boleh buat apa yang dia suka. Dengan kuasa dia boleh dapat duit. Ini cara fikir orang yang hati dia bersifat seperti ketuhanan. Kalau boleh dia nak jadi yang paling besar sekali, supaya dia dapat tahta dan harta. Baik. Dan apabila semua sifat itu berada di dalam diri seseorang insan, maka dia akan bersifat dengan sifat kesyaitanan, iaitu menjadi penjahat yang menggunakan segala kepandaian dalam mencapai segala hajat dan keperluannya tanpa mengira batas hukum dan adab sopan. Maka kadang-kadang nampak kejahatan yang dilaksanakan itu sebagai satu kebaikan, kerana dia ditutupi dengan berbagai tipu helah dan kecerdikan. Ini sifat kesyaitanan. Bila semua sifat-sifat yang tadi terkumpul, maka dia akan dapatlah sifat kesyaitanan. Sifat syaitan ni apa? Sifat syaitan ni dia tak nak sembah Allah, seolah-olah Allah ni biasa bagi dia. Sebab dia dah ada semua, dia dah ada kuasa, dia boleh dapat semua apa saja. Itu adalah sifat kesyaitanan. Oleh itu, bagi orang yang Allah bukakan mata hati, mereka akan nampak kasyaf sifat-sifat itu pada diri seseorang, berupa binatang yang menggelikan. Ada yang rupa babi, rupa anjing, rupa syaitan dan sebagainya. Semuanya itu adalah gambaran hati yang rosak dan dicemari dosa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sesekali tidak, tetapi telah berkarat hati mereka kerana dosa yang mereka lakukan. Sebab tu tak nak kita kena jaga hati kita. Kena jaga hati. Sebab bila hati kita kotor, dia akan mula dapat penyakit-penyakit yang lain. Macam tadi lah kan, mula dapat penyakit sum'ah, suka dengar orang puji dia. Penyakit sum'ah ni suka dengar orang puji dia lah. Hang ni hebat lah, hang ni kuat solat lah, hang ni kuat bersedekah lah. Dia suka dengar sum'ah. Kemudian bila datang sum'ah, datang penyakit lain, ujub, rasa diri dia hebat. Akulah yang paling hebat, aku yang paling kuat solat. Dia rasa gitu. Datang lagi penyakit yang ketiga, riak. Mulalah dia solat kerana nak tunjuk ke orang. Bila dah terkumpul banyak-banyak penyakit hati, maka sebab tu makin lama dia makin rosak. Hati dia makin lama makin berkarat, makin gelap. Inilah ayat yang kita baca tadi. Kalla bal ran. Ran ni berkarat lah, hati berkarat. Macam inilah, macam barang-barang
besi kita kan. Mula dia berkarat sikit. Lama kelamaan bila tak cuci, bila tak buh minyak, makin lama makin banyak karat. Dalam penuh karat dekat besi kita sampai rosak. Begitulah gambaran hati kita. Hati kita ni kalau makin banyak buat dosa, makin banyak titik hitam. Kalaulah titik hitam tu tak dibersihkan dengan taubat, dengan istighfar, maka lama kelamaan hati kita makin gelap, penuh, rosak dengan titik hitam. Bila dah tutup semua hati kita dengan titik hitam, itu yang jadi macam-macam tu. Dah tak ingat Allah dah, dah lupa dah, dah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka suka tinggal bersama perempuan-perempuan yang tinggal kerana uzur, lalu dicap hati mereka sedang mereka tiada mengerti. Wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dia telah menurutkan hawa nafsunya, dia itu seumpama seekor anjing kalau engkau bebani. Anjing itu akan menjulurkan lidahnya, dan jika engkau biarkan, dia tetap akan menjulurkan lidahnya. Surah Al-A'raf. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apakah belum aku janjikan kepada kamu sekalian, hai manusia, agar kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Surah Yasin ayat yang ke-60. Sebab tu Allah sebut jangan ikut syaitan, jangan sembah syaitan. Kadang kita tak sedar, kita ghalib, kita tak jaga hati kita. Kita tak bersihkan hati kita. Bila tak bersihkan hati, maka syaitan akan datang untuk menggoda kita. Sebab itu penting, kita kena selalu istighfar. Hatta Nabi Muhammad SAW pun beristighfar 100 kali setiap hari. Ini kan kita yang tidak ada jaminan masuk syurga. Takkan 100 pun tak boleh nak buat kan, 100 istighfar. Nabi bukan kata 100, Nabi banyak lah. Maksudnya 100 itu nak gambarkan banyaknya Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi orang yang dijamin syurga, dijamin syurga, tapi Nabi tetap beristighfar. Kita yang tak tahu masuk syurga ke ataupun sebaliknya, takkanlah kita tak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya istighfar ni adalah salah satu cara nak bersihkan hati kita. Banyak lagi cara-cara yang lain. Itu di antara salah satu caranya. Surat yang ke-43. Dalam membahaskan kasyaf, secara umumnya ia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah kasyaf ain, dan yang kedua adalah kasyaf ilmu. Jadi sebelum kita masuk bab kasyaf ni, kita nak tanya, kenapa kita buat ibadah dalam masa yang sama hati kita ni suka benda-benda yang lara, suka benda-benda yang maksiat. Sebab apa? Mungkin mungkin salah satu sebabnya adalah daripada sudut makanan kita.
pemakanan kita. Bila kita tak jaga makanan, apa yang masuk dalam perut kita akan jadi darah daging kita. Bila jadi darah daging kita, itu yang datang banyak penyakit hati tu. Tak jaga sumber ataupun benda yang masuk ke dalam perut kita. Penting. Sebab tu penting. Nak jaga hati ni susah. Harta yang bercakap sekalipun bolehlah cakap suruh jaga hati. Jadi nak jaga hati ni susah. Susah tapi tak mustahil. Kita kena training, kena praktis, kena istiqamah. Kena istiqamah, kena selalu buat kebaikan. Kena selalu buat kebaikan, barulah hati kita akan bersih. Kadang hati kita tak bersih sebab kita bersangka buruk pada orang. Kita bersangka buruk pada orang. Dan kadang-kadang tu kita bersangka buruk pada Allah. Kenapa Allah uji aku macam ni? Kenapa Allah buat aku macam ni? Kita banyak menyalahkan takdir, banyak menyalahkan Tuhan, banyak menyalahkan Allah. Kenapa? Tapi kita tak cari hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sepatutnya kita kena cari hikmah. Apa yang sebenarnya Allah nak tunjuk. Tapi ini kita banyak menyalahkan takdir, banyak menyalahkan Allah dalam urusan kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran lah. Dapat mengambil pengajaran. Baik. Kita masuk dalam membahaskan kasyaf. Yang pertama adalah kasyaf ain. Kasyaf ain ialah keupayaan melihat hal-hal yang ghaib secara nyata yang Allah kurniakan untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menambah keyakinan, hakul yakin, dan membimbing manusia agar kembali lurus dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikian kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi supaya dia termasuk orang-orang yang yakin. Ini insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan berkenaan dengan kasyaf. Kasyaf ni apa? Boleh nampak. Betul? Orang sebut kasyaf. Nanti kita akan bahaskan pada bulan hadapan insya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.